إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولئك الصالحين وللعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد، Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia dan keizinannya dapat lagi sama-sama kita bertemu di majlis pembacaan kitab Al-Azkar min kalam Sayyidil Abrar al-musamma Hilatul Abrar wa Syi'ar al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan dan susunan al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid dharain amin. Majlis yang ke-141 dan kita masih lagi pada penghujung, dan kita dah berada di penghujung kitab Azkarul Akil wa Syarib. Azkar berkenaan dengan ini, zikir-zikir berkenaan dengan orang yang nak makan dan juga orang yang nak minum. Baik, hari ini kita pada bab yang ke-15, iaitu bab du'a al-mad'uwi wad-dhaifi li ahli at-ta'am idza faragha min aklih. Bab doa bab mendoakan ataupun orang yang dijemput ni mendoakan kepada orang yang dijemput, orang yang menjemput. Yani orang yang dijemput mendoakan kepada tuan rumah, ini kepada tuan makanan setelah mana selesai daripada makan. Apa doa yang dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Rawayna fi sahih Muslim an Abdullah ibn Busr بضم الباء وإسكان السين المهملة الصحابي قال نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي وقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة وظنه وهو فيه إن شاء الله تعالى إلقاء النوى بين الإصبعين ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه فقال أبي ادعو الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم فاغفر لهم فارحمهم. Riwayat daripada Sahih Muslim daripada Abdullah ibn Busr, yani Sayyidina huwa yani sahabi, wa Sayyidina Abdullah ibn Busr bidhamil ba wa iskan sin al-muhmalah, yani as-sahabi. Imam Nawawi meletakkan sahabi itu bermaksudnya beliau adalah di kalangan para sahabat. Radhiyallahu anhu qala nazala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala abi. Yani Sayyidina Abdullah ibn Busr menceritakan bahwasanya pada satu hari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menziarahi rumah Abi, yakni rumah ayah dia, iaitu Sayyidina Bus radhiyallahu anhu. Diceritakan dalam riwayat yang lain, ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa menaiki baghalnya melalui rumah Sayyidina Bus ni, Sayyidina Bus pun menegur dan berjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke rumah dia. Faqarabna ilaihi ta'aman wa waqbatan fa akala minha. Kemudian setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah, yakni Sayyidina Bus tersebut, mereka menghidangkan ta'am, makanan, wa waqbatan. Waqbah ni kata Imam An-Nadr, ini salah seorang daripada kalangan ulama lughah, ulama bahasa Arab, mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan waqbah ni adalah sejenis makanan, ataupun lebih dikenali sebagai al-hais. Al-hais ni adalah makanan yang diperbuat daripada kurma, diadun dengan tepung, dengan minyak sapi dan sebagainya, dijadikan sejenis makanan, seperti seolah macam seperti biskut lah, biskut, orang kata biskut kurma, waqbah. Tapi kata Imam Nawawi, waqbah ni adalah bekas ataupun qirbah. Qirbah ni adalah kita kata sebagai yang kata qirbah ni sejenis, orang kata tempat yang letakkan minuman. Kata apa dalam bahasa Melayu, yang diperbuat daripada kulit bekas tersebut. Dia letakkan minuman dalam makanan bekas tersebut. Jadi dia dikatakan dalam bekas tersebut dia letakkan susu, minuman seperti susu. Fa akala minha, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun makan makanan yang dihidangkan tersebut. Summa utiya bitamrin, kemudian setelah makan makanan tersebut, didatangkan tamar, datang kurma. Ya'kuluhu, fakana ya'kuluhu, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun makan kurma tersebut. Wa yulqin nawa baina isba'ihi wa yajma'u as-sabbabata wal wusta, dan baginda mengeluarkan kurma tersebut dengan menghimpunkan ataupun mengeluarkan kurma dengan cara meletakkan kurma tersebut di celah-celah di antara dua jari, yakni jari telunjuk dan juga jari tengah ni. Baginda melakukan macam ni. Kalau dalam riwayat yang katakan diletakkan di hadapan ni, mengeluarkan biji kurma dengan diletakkan di antara dua jari tersebut. Wa yajma'u as-sabbabata wal wusta, dan yani menghimpunkan, membuat macam ni lah, mengeluarkan biji kurma di situ. Qala Syu'bah, kata Syu'bah, yani salah seorang daripada perawi hadis ni, huwa dhanni wa huwa fihi insyaallah taala ilqa'un nawa bainal isba'ain. Yani perawi tersebut, ini Syu'bah, katakan dia seolah-olah dia taradud, dia menyangka perkataan mengeluarkan biji kurma di antara dua jari tersebut tidak ada. Tapi dia kata mungkin ada, insyaallah, wa huwa fihi insyaallah taala ilqa'un nawa bainal isba'ain. Nah, itu dia zon dia saja, syak dia saja. Tapi yang sebenarnya memang ada dalam riwayat tersebut, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lafaz mengeluarkan biji kurma tersebut dengan di antara dua jari telunjuk dan juga jari tengah, yakni jari hantu. Summa utiya bi syarabin fasharibahu, kemudian setelah mana selesai makan kurma, baginda didatangkan dengan minuman dan baginda pun minum. Summa nawalahu alladhi an yaminihi, kemudian setelah minum sedikit dan beberapa teguk, baginda pun menghulurkan, nawalahu, menghulurkan ke arah orang yang berada di sebelah kanannya. Ini maksudnya baginda sallallahu alaihi wasallam berkongsi minuman kepada para sahabat yang hadir, dan dimulai dengan kongsian tersebut dari sebelah bahagian kanan. Itu menunjukkan bahawasanya sunnah apabila kita makan beramai-ramai ataupun makan bersama dengan beberapa orang, dan kemudian kita nak berkongsi makanan ataupun minuman, maka didahului dengan orang yang berada di sebelah
sebelah kanan kita. Itu sunnah. Faqala abi ud'u Allah lana. Kemudian Sayyidina Abu Sufyan berkata, wahai Rasulullah, doakanlah kepada kami. Iaitu dalil menunjukkan bahasanya istihbab, dianjurkan kepada kita untuk minta doa, minta doa kepada orang yang lebih tinggi kedudukan di sisi dari segi sudut keilmuan, di sudut ketakwaan, kesolehan dan sebagainya, untuk kita sentiasa minta doa kepada mereka. Ud'ullaha lana. Ini Sayyidina Abu minta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kepada kami, kepada mereka. Faqala, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berkatilah mereka apa yang telah Engkau rezekikan kepada mereka. Berkatilah kepada mereka apa yang telah Engkau rezekikan kepada mereka. Faghfir lahum farhamhum, dan Engkau ampunilah mereka dan Engkau rahmatilah mereka. Itu sunnah, sunnah mendoakan kepada tuan rumah, ini pada tuan makanan, sama ada dengan diberkati rezeki, diampunkan dosa, dan juga dirahmati, dan juga diluaskan rezeki mereka. Qultu, kata Imam Nawawi, al-waqbah bi fathil waw wa iskanit ta al-muhmalah ba'daha ba'u muhadah wa hiya qirbatun latifah yakunu fiha al-laban. Baik. Kata Imam Nawawi, yang dimaksudkan al-waqbah ni adalah sejenis qirbah kita kata kantung lah, kantung, atau kata apa dalam bahasa Melayu, tak pasti qirbah, tapi yang dibuat daripada kulit dan diisi dengan minuman ataupun susu. Yaku qirbatun latifah yakunu fiha al-laban. Dia diisi dengan susu. Kita bekas minuman yang dibuat daripada kulit, dia letakkan susu padanya. Baik, hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fi sunan Abi Dawud wa ghairihi bil isnad sahih an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jaa ila Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu fajaa bi khubzin wa zaitin فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. Riwayat daripada Sunan Abi Daud dan selainnya dengan sanad-sanad yang sahih daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Sayyidina Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu untuk berbuka puasa. Mungkin Sayyidina Sa'd bin Ubadah menjemput baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuka bersama-sama. Faja'a bi khubzin wa zaitin, dan baginda dihidangkan dengan khubzin, dengan roti, dan juga zait, dengan minyak. Ini minyak zaitun. Ini untuk dicicahkan dengannya. Itu dijadikan sebagai udmu ataupun idam, yakni bahan cicahan. Fa'akala, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun makan, yakni berbuka puasa dengannya. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan aftara indakumus shaimun, yakni telah berbuka puasa dengan kamu, yakni kamu orang-orang yang berpuasa. Dan kemungkinan beberapa orang sahabat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa bersama-sama. Wa akala ta'amakumul abrar, dan telah makan makanan kamu orang-orang yang abrar. Abrar ni orang yang atqiya, ini orang-orang yang bertakwa, dan juga wassalihun, dan juga orang soleh. Maksudnya orang-orang yang baik-baiklah. Ini telah makan makanan kamu orang-orang yang baik, orang baik-baik, orang-orang soleh, dan juga orang yang bertakwa. Wa sallat alaikumul malaikah, dan solat ni maksudnya berdoa, telah berdoa. Sebab apa? Sebab solat ni dari sudut bahasa, di sudut lughah adalah ad-du'a, yakni doa. Ini wasallat alaikumul malaikah, yakni maksudnya da'at lakum al malaikah, yakni para malaikat telah mendoakan kepada kamu. Itu doa khusus bagi orang ketika mana kita dijemput ataupun kita berbuka puasa di rumah
di rumah orang, ataupun orang jemput kita untuk buka puasa, kita doakan doa tersebut. Dan sunnahnya kita mendoakan secara yakni kita mendengar, kita doa tersebut didengari oleh orang yang menjemput kita tu, untuk dia rasa seronok, untuk dia rasa puas hati dan sebagainya. Qala wa rawayna fi sunan Ibn Majah an Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma qala aftara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Sa'd ibn Mu'az faqala aftara indakum as-sa'imun ila akhir al-hadis. Dan riwayat daripada Sunan Ibn Majah daripada Sayyidina Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbuka puasa di rumah Sa'd ibn Mu'az. Dalam hadis yang sebelum tu, di rumah Sayyidina Sa'd ibn Ubadah. Yang ini berlaku pada dua sahabat yang bernama Sa'd ibn yang bernama Sa'd, yang pertama Sa'd ibn Ubadah, yang kedua Sa'd ibn Mu'az. Maka baginda pun mendoakan sama dengan doa yang dibacakan tadi. Yani aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikum al-malaikah. Itu doa khusus ketika mana berbuka puasa di rumah orang, ataupun kita dijemput ke puasa, kita doakan doa tersebut. Qultu fahuma qadiyatan jarata li Sa'd ibn Ubadah wa Sa'd ibn Mu'az. Kata Imam Nawawi, kedua-dua peristiwa tersebut sememangnya berlaku kepada dua sahabat yang bernama Sa'd, cuma Sa'd yang berbeza. Baik, hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fi sunan Abi Daud an rajulin an Jabir radhiyallahu anhu qala sana'a Abu al-Haysam ibnu Tayyihan للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم قالوا يا رسول الله وما إسابته قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إسابته. Riwayat daripada Sunan Abi Daud daripada seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya, daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya Abu al-Haysam Ibn Tayyihan telah membuat sejenis makanan, yakni membuat makanan lah. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan dia menjemput baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang sahabat untuk datang makan makanan tersebut. Falamma faraghu, kemudian apabila setelah mana mereka selesai makan makanan tersebut, qala asibu akhakum, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, asibu, yakni balaslah, balaslah apa yang diberikan kepada kamu, yakni balaslah kepada akhakum, kepada saudara kamu, yakni kepada Abu al-Haysam tersebut. Qalu ya Rasulullah wa ma isabatuhu, kemudian para sahabat pun bertanyalah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan balasan tersebut? Qala, kemudian baginda Nabi kata, innar rajula idza dukhila baituhu, bahawa sesungguhnya seorang lelaki apabila dia dimasukkan, yakni di idza dukhila baituhu, yakni apabila dia menjemput kalian masuk ke rumah dia, fa ukila ta'amuhu, dan dia menghidangkan makanan dia, wa syuriba syarabuhu, dan dia diminumkan ataupun dia menghidangkan minuman dia, fada'u lahu, maka mereka, yakni mereka ni orang yang dijemput tadi, mendoakan kepada lahu ni, kepada tuannya, kepada tuan makanan tersebut, fadzalika isabatuhu, maka itulah yang dinamakan sebagai isabah, yakni balas, yakni membalas dengan doa kebaikan, membalas doa kebaikan. Itu di antara sunnah yang dituntut untuk kita mendoakan orang yang memberikan kita makanan dan juga ataupun minuman. Tak kiralah apa-apa doa pun kita dibenarkan, sama ada dengan jazakallahu khairan ataupun apa-apa doa yang kita bacakan tadi, yang kita bacakan pada majlis yang sebelum ni, yakni Allahumma at'imman at'amana wasqiman saqana,
Baik. Kemudian babu doa insan liman saqahu ma'an aw labanan wa nahwahuma. Bab mendoakan bagi orang yang bagi kita minum ataupun bagi minum susu dan yang seumpama dengannya. Qala rawaina fi sahih Muslim 'an al-Miqdad radhiyallahu anhu في حديثه الطويل المشهور قال فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه إلى السماء فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. Riwayat daripada Sahih Muslim daripada Sayyidina Miqdad radhiyallahu anhu pada hadisnya yang panjang, yang masyhur. Hadis ini memang panjang. Semua saya kurang ingat dia punya jalan cerita dia. Yang dipendekkan oleh Imam Nawawi mengatakan farafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu ila as-sama'. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengangkatkan kepalanya ke arah langit dan baginda mendoakan Allahumma ta'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan kepada mereka yang memberi makan kepadaku, dan wasqi, berilah minum, man saqani, kepada mereka yang memberiku minuman. Itu doa yang sangat baik untuk kita doakan kepada mereka yang beri kita makan dan juga minuman. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Hadis yang berikutnya qala wa rawaina fi kitab Ibn Sunni an Amr ibn al-Hamiq radhiyallahu anhu annahu saqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam labanan faqala Allahumma amti'hu bishababih famarrat alaihi 80 sanah lam yara sya'ratan bayda. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Amr ibn al-Hamiq radhiyallahu anhu annahu saqa Rasulullah, yakni Sayyidina Amr ibn al-Hamiq ni telah saqa, ini telah memberi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minum, iaitu minum susu, labanan. Faqala, dan baginda pun membalasnya dengan doa, Allahumma amti'hu bisyababih. Ya Allah, amti'hu, yakni amti' ni maksudnya memberi dia kegembiraan, kebahagiaan. Bisyababih, yakni dengan syabab dia, dengan usia remaja dia. Maksudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan semoga Allah Ta'ala menggunakan Sayyidina Amr bin al-Hamiq ni satu usia yang nampak macam tua, dah tua dah, tapi masih lagi muda. Lebih kurang macam itulah. Allahumma amti'hu bi syababih. Famarat alaihi 80 sanah lam yara sya'ratan bayda. Dan apabila Sayyidina Amr bin al-Hamiq berusia lebih kurang 80 tahun ke atas dah, dan tidak kelihatan langsung walau satu sya'rah, walau satu rambut beliau dengan bayda, dengan warna putih, yakni dengan uban. Yakni maksud dia dah 80 tahun ke atas tapi rambut masih lagi hitam kehitaman, dan beliau masih lagi dalam keadaan sihat walafiat. Ini disebabkan berkatnya doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Allahumma amti'hu bi syababih. Disebabkan beliau berkhidmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan kepada beliau. Baik. Qala wa rawaina fihi an Abd bin Akhtab radhiyallahu anhu qala istasqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa ataituhu bima'in fi jumjumatin wa fiha sya'rah fa akhrajtuha fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma jammilhu. Qala rawi fara'aituhu ibna 93 aswad ar-ra'si wal lihyah. Masya-Allah. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni juga, yang bersambung sanadnya dengan Sayyidina Amr bin Akhtab radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan istasqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta untuk diberi minuman. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minta minuman. Fa ataituhu bima'in
Maka Sayyidina Amr ibn Akhtab pun membawa kepada baginda Nabi SAW bima'in dengan satu air fi jumjumah. Jumjumah ni maksudnya dalam lebih kurang, maksud asal jumjumah ni adalah kita katakan sebagai tengkorak lah, tengkorak, tapi dalam kondisi ni adalah lebih kurang macam tempurung. Tempurung itu jumjumah. Wa fiha sya'rah, dalam tempurung tersebut ada sya'rah, ada sehelai rambut. Boleh jadi juga sya'rah ni, jumjumah ni kita kata tempurung kepala. Wallahu a'lam. Sebab dikatakan sya'rah, dalam tempurung tersebut adalah ada satu rambut, sehelai rambut. Fa akhrajtuha, maka aku pun keluarkan daripada tempurung tersebut rambut tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan, Allahumma jammilhu, ya Allah perelokkanlah dia, cantikkanlah dia. Qala rawi, kata perawi, fara'aituhu ibn salasin wa tis'in aswad ar-ra's wal lihyah. Ini aku melihat beliau, yakni Amr bin Akhtab ni, ketika mana berumur 93 tahun, masih lagi aswad ar-ra'si, yakni rambut beliau masih lagi kehitaman, dan juga lihyah, janggut dia pun masih lagi kehitaman. Disebabkan berkatnya doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda mendoakan, ya Allah, Allahumma jammilhu, ya Allah perelokkanlah dia, perelokkanlah keadaannya, wajahnya. Iaitu berkat, iaitu sunnah kita mendoakan orang yang beri kita minum, dan juga iaitu sunnah juga kita berkhidmat dengan orang. Kita berkhidmat dengan, tak kiralah dengan siapa-siapa pun, terutamanya dengan orang-orang soleh. Kita nak mengharapkan doa daripada dia, maka kita khidmat kepada mereka. Qultu al-jumjumah bijim, yani wahya qadahun min khashab. Kata Imam Nawawi, yang dimaksudkan dengan jumjumah ni adalah qadah min khashab, satu gelas yang dibuat daripada khashab, kayu. Dan kayu qadah tersebut, gelas tersebut yang dibuat dari kayu tersebut, dia berbentuk bulat, seolah-olah macam kita kata macam tempurung lah, tempurung. Wali dikanat bihi waqa'ah Ibn Sa'ad khashab. Okey, baik. Kemudian bab doa lisan wa tahridhi liman yudayyifu dhaifan. Bab mendoakan, yang ni apa? Iaitu bab mendoakan dan juga menggalakkan, menggalakkan liman yudayyifu dhaifan, menggalakkan orang untuk menerima tetamu, galakkan untuk menerima tetamu. Rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam liyudayyifahu falam yakun 'indahu ma yudayyifuhu faqala ala rajulun yudayyifu hadha rahimahullah faqama rajulun minal ansar fantalaqa bihi wa dzakara al-hadis. Hadis ini ada panjang, ada kisah dia juga. Cuma Imam Nawawi meringkaskan saja untuk menceritakan berkenaan dengan bab ini, iaitu riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, pada satu hari datang seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudayyifahu, seolah-olah dia nak minta pada Rasulullah untuk pergi menziarahi Rasulullah di rumahnya. Dan kemungkinan baginda Nabi SAW berada di luar rumah, sama ada di masjid ataupun di mana-mana lah, wallahu a'lam. Falam yakun 'indahu ma yudayyifuhu, dan pada waktu tersebut baginda Nabi SAW berkata, dia tidak ada apa-apa di rumahnya untuk dijamukan kepada lelaki tersebut. Faqala ala rajulun yudayyifu hadha rahimahullah. Kemudian baginda Nabi SAW berkata kepada para sahabat yang berada bersama-sama, ala rajulun yudayyifu hadha rahimahullah, ada tak sesiapa yang nak bertamu
yudayyifu hadha, untuk menerima tetamu lelaki ini. Rahimahullah, moga-moga Allah Ta'ala merahmati dia. Itu jaminan ataupun doa baginda Nabi SAW kepada mereka yang nak menerima tetamu. Jaminan baginda Nabi SAW bahwasanya orang yang menerima tetamu ni akan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Faqama rajulun minal ansar, maka bangunlah seorang daripada kalangan Ansar, sahabat di kalangan Ansar, iaitu dikatakan beliau adalah Abu Talhah. Beliau menjemput lelaki tersebut untuk pergi ke rumah dia untuk menerima sebagai tetamu lah. Fantalaqa bih wa zakara al-hadis. Hikmah dia apa pengajaran di sini adalah anjuran untuk menerima tetamu, dan juga jaminan ataupun doa daripada baginda Nabi SAW bahwasanya orang yang menerima tetamu ni dia akan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Naktafi bihadzal qadr. Kita cukup sekadar untuk hari ini. Walaupun tak banyak dah, tapi dah masa dah tak mengizinkan. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa aral yang melintang, kita sambung pada hari Isnin ini insyaAllah Ta'ala. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kurang disebabkan kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Kalau ada salah silap mohon diperbetulkanlah, sebab sama-sama kita bermuzakarah. Kita akhiri dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi SAW, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wajazakumullah khairal jazaa. Terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa mengikuti majlis kita pada hari ini. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati dan memberkati, kita memudahkan urusan kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.